Itu tadi merupakan senarai harga barang terpilih minggu ini, juga pasaran komoditi dan tukaran mata wang asing yang disediakan oleh PNB Investment. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. BIS Malaysia bersiar secara langsung menerusi saluran berita RTM dan TV1. Anda juga boleh ikuti kami di Facebook dan YouTube Live BIS Malaysia. Kepengerusian ASEAN oleh Malaysia pada tahun 2025 perlu dimanfaatkan sebagai pemangkin dalam mencapai sasaran Tahun Melawan Malaysia 2026. Untuk itu, Perdana Menteri mahu pembangunan prasarana dan produk pelancongan dipercepat melibatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta. Datuk Seri Anwar menyatakannya menerusi catatan di Facebook selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa Kabinet Pelancongan dan Kebudayaan di Putrajaya. Menurut beliau, sektor pelancongan berupaya menjana aktiviti ekonomi dan mewujudkan kesan limpahan kepada sektor ekonomi lain yang berkaitan. Ini termasuk dalam meningkatkan pendapatan rakyat terutamanya di luar bandar. PMKS mencatat trajektori positif tahun lalu mencerminkan daya tahan dan keyakinan yang berterusan. Menerusi tinjauan SME Bank, indeks sentimen PKS meningkat kepada 53.5% berbanding 52.9% pada separuh tahun pertama 2023. Malah 66% meramalkan peningkatan dalam hasil, manakala 64% menjangkakan pertumbuhan keuntungan dalam tempoh 6 hingga 12 bulan akan datang. Syarikat Peringkat Pertengahan MTC tempatan yang mengambil bahagian dalam program pembangunan matrik telah mencapai pertumbuhan ekspor yang ketara pada 2022. Pengerusinya berkata MTC telah memperoleh hasil tahunan terkumpul sebanyak RM33.9 bilion pada 2022 dengan 61% dijana melalui ekspor. Justru program tahun ini keutamaan akan diberikan kepada perusahaan sederhana berprestasi tinggi yang terlibat secara aktif dalam ekspor. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan beberapa siri penambahbaikan strategi produk dan polisi bagi memperkukuh masa depan persaraan serta jaminan mendapatkan ahlinya. Antaranya peningkatan had maksimum insentif caruman padanan kerajaan untuk air saraan daripada RM300 kepada RM500 setahun mulai 1 Januari lepas. Kembali selepas ini dalam BIS Malaysia, kita rehat seketika. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum 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 wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka.
Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Berhenti memandu jika anda microslip. Bertemu kembali dalam BIS Malaysia. Hari ini kadar dasar semalaman OPR kekal pada 3% berikutan pengumuman yang dibuat Jawatan Kuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia BNM. Dan di talian ketika ini, Ketua Ahli Ekonomi M-Bank Berhad Encik Firdaus Rosli. Assalamualaikum Encik Firdaus. Waalaikumsalam. Baik, mungkin berdasarkan pengumuman tadi, apa faktor yang mendorong kepada kadar OPR yang kekal pada mata 3.0%? Okey, Zamir. Pertama sekali, seperti mana yang dijangka, tinjauan Bloomberg dengan 21 pakar-pakar ekonomi juga menyokong OPR pada paras 3%. Pendirian dasar monetary negara masih lagi berada di dalam keadaan menyokong pertumbuhan ekonomi dalaman. Ada beberapa perkara di sini. Dua perkara yang paling besar. Satu ialah faktor-faktor pertumbuhan ekonomi persekitaran luar, di mana ada petanda-petanda pemulihan dari aspek EME, tetapi masih lagi lemah. Dan walaupun ekonomi di negara China telah menunjukkan tanda-tanda peningkatan, tetapi pemulihannya masih lagi sederhana dan ada juga kelemahan di dalam pasaran hartanah mereka. Selain itu, tinjauan pertumbuhan ekonomi dunia juga masih berada di dalam risiko yang menurun, di mana peningkatan ketegangan geopolitik, keadaan inflasi yang masih lagi tinggi dan kadar faedah di kebanyakan negara-negara yang membangun masih lagi tinggi, dan juga ketentuan yang meningkat di dalam ketidaktentuan mengenai pasaran kewangan global. Selain daripada itu, ada juga faktor-faktor ekonomi dalaman, di mana pertumbuhan ekonomi negara pada suku keempat tahun lepas adalah baik, tetapi keseluruhannya pada pertumbuhan 2023 berada pada paras 3.8, di mana bawah sedikit daripada paras yang telah dijangkakan oleh Bank Negara Malaysia, iaitu sebanyak 4%. Sektor buruh juga kadar pengangguran masih lagi menurun dan mungkin akan kembali ke kadar pra-pandemik pada bulan-bulan yang akan datang. Pertumbuhan gaji masih lagi elok. Aktiviti pelaburan dan sektor pelancongan, inflasi masih lagi terkawal, dan tetapi pertumbuhan masih lagi dibelenggu disebabkan oleh persekitaran luaran yang masih lagi tidak beberapa memberansangkan. Encik Firdaus, mungkin apa agaknya impak kepada pengekalan OPR ini kepada kelangsungan dan juga kepada kesejahteraan rakyat secara amnya? Pada pendapat saya, impaknya lebih kepada keboleh ramalan ataupun keboleh jangkaan.
rakyat dan sektor ekonomi kita mengenai keadaan ekonomi negara untuk beberapa bulan dan suku-suku yang akan datang. Kerisauan mengenai kenaikan kos yang boleh diakibatkan oleh penukaran dasar monetary mungkin kurang ataupun hilang sepenuhnya, sekaligus memberikan sedikit sebanyak impetus yang diperlukan untuk pertumbuhan permintaan swasta dan aktiviti pelaburan pada tahun ini. Ini berbeza daripada contohnya tahun lepas di mana ada banyak ramalan dari pakar-pakar ekonomi mengatakan bahawa kadar OPR negara perlu dinaikkan pada sekitar 3.5 ataupun lebih tinggi lagi disebabkan oleh kenaikan dasar faedah di Amerika Syarikat, di Eropah dan juga di United Kingdom contohnya yang agak tinggi dan agak cepat pada tempoh yang agak singkat, dan ini semua dah tak ada. Dan kami di MBank menjagakan bahawa kadar OPR akan kekal pada paras 3.3% pada sepanjang tahun ini. Mungkin secara ringkasnya Encik Firdaus, bagaimana pengumuman itu tadi dijangka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bagi tahun 2024 ini secara ringkasnya? Secara ringkas, seperti mana saya sebut tadi, kebolehjangkaan itu ada, dan ada rancangan kerajaan untuk mengawal kadar inflasi negara yang mungkin akan naik dari 6 ke 8, tarif elektrik dan air, rasionalisasi subsidi dan sebagainya. Ini memberikan sedikit banyak impak kepada keadaan inflasi di dalam negara. Dan keadaan OPR pada 3% ini akan sedikit sebanyak akan mengurangkan impak secara keseluruhan kepada dasar ekonomi negara. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Encik Firdaus Rosli, Ketua Ahli Ekonomi MBank Berhad. Baik, dengan itu BIS Malaysia mengundurkan diri untuk hari ini dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Saya Zamir Nasir. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.